Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mahasiswa-mahasiswi yang dihormati sekalian. Peringatan kepada mahasiswa-mahasiswi di ruangan komen akan disediakan link kehadiran selepas 30 minit slot bermula. Justeru mohon untuk mahasiswa-mahasiswi mengisi kehadiran tersebut. Sebelum saya memulakan slot pada petang ini, saya Nurul Batu Rifah binti Saifullah selaku unit protokol Minggu Mesra Siswa sesi 2021-2022 Kemasukan Asasi Sains Perubatan dan Diploma akan menjadi pengacara anda pada petang ini. Slot yang terakhir kita pada petang ini merupakan sesi taklimat daripada Puan Nur Suhaila binti Sulong, Pegawai Hal Ehwal Pelajar HEPA Uniza. Selesai Puan Nur Suhaila memberi taklimat, sesi soal jawab akan dibuka. Sebarang persoalan bolehlah mahasiswa diajukan di ruangan komen. Tanpa membuang masa lagi, dijemput Puan Nur Suhaila binti Sulong untuk menyampaikan taklimat beliau. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar? Dengar. Dengar? Boleh start? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Sebelum saya meneruskan saya punya taklimat ni, saya ingin mengucapkan tahniah kepada adik-adik kerana berjaya menempatkan di Uniza. Ucapan tahniah diucapkan dan hari ini saya akan memberi sedikit taklimat berkenaan dengan bantuan ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang unit saya akan berikan kepada pelajar-pelajar Uniza. Sebelum saya meneruskan saya punya taklimat, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Nur Suhaila binti Sulong, penolong pendaftar di Pejabat Timbalan Net Chancellor HEPA. Penolong pendaftar di Pejabat Timbalan Net Chancellor HEPA. Dan saya sekejap Okey. Dan akan memberi hari ini, okey, dan juga kita akan menyampaikan taklimat untuk mengenai bantuan-bantuan yang kita sediakan lah di Uniza. Okey. Okey. Sebelum saya meneruskan saya punya informasi-informasi berkenaan dengan bantuan yang kita sediakan, izinkan saya untuk memperkenalkan jugalah unit penajaan endowment dana pelajar. Okey, unit penajaan endowment dana pelajar ini adalah di bawah Pejabat Naib Chancellor HEPA, Timbalan Naib Chancellor HEPA, di mana unit itu diketuai oleh saya sendiri dan juga dibantu oleh 3 orang staf. Okay. Ini adalah fungsi unit endowment, unit penajaan endowment dana pelajar. Okey, ini antara fungsi-fungsi unit kami lah, menguruskan pinjaman, beasiswa dan penajaan pelajar, memberi khidmat nasihat dalam masalah berkaitan dengan penajaan pelajar, menguruskan caruman insurans perlindungan diri pelajar tempatan, menguruskan hal-hal berkaitan dengan kebajikan mahasiswa OKU, menghubungkan dan membantu keperluan pelajar dan penaja. Ini bermaksud kami sebagai orang tengah antara pihak organisasi penaja dan juga pelajar. So segala info yang berkenaan dengan tajaan, pihak kami akan, sekiranya ada, pihak kami akan membuat bahan lah. Okay. Dan juga menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan pelajar. Okay. Ini antara senarai-senarai tajaan atau pinjaman atau beasiswa yang menaja pelajar-pelajar kita lah. Antaranya iaitu beasiswa KPT, kita ada juga PTPTN. PTPTN adalah majoriti lah pelajar-pelajar kita ditaja oleh PTPTN. Kita ada KWSP. So yang ni mana-mana ibu bapa yang mempunyai KWSP
ingin membuat tuntutan yuran ataupun ingin membuat pembayaran yuran melalui KBSP, adik-adik boleh maklum ke adik bapa untuk membuat pembayaran yuran melalui KBSP. So nanti step-step nanti saya akan maklum di pada taklimat yang saya akan sampaikan nanti. Okey. Kita ada juga pinjaman mara. Kita ada juga JPA. JPA dia ada dua. Satu adalah dia panggil PIDM, yang ni untuk pinjaman untuk pelajar ijazah. Kalau diploma dia ada beasiswa, dia panggil derma siswa JPA. So JPA biasanya dia akan buka pada bulan 5 setiap tahun, dan untuk bagi pelajar-pelajar baru untuk memohon biasanya dia akan perlukan keputusan peperiksaan semester 1 lah. So kalau boleh untuk adik-adik semua kena pastikan keputusan peperiksaan untuk semester 1 tu orang kata cemerlang lah untuk memohon derma siswa JPA ni. Derma siswa ni juga diberikan kepada pelajar-pelajar B40 lah. So JPA dia ada dua lah. Satu untuk PIDN tu untuk pelajar ijazah. Yang kedua derma siswa JPA. Dia panggil derma siswa B40 JPA. Okey, kemudian kita ada juga beasiswa Yayasan Tunku Abdul Rahman, yang ni untuk pelajar ijazah je. Okey, pelajar kita juga ditaja oleh Kuat Foundation. Kemudian ada beasiswa Sendarbi, beasiswa KBS, yang ni untuk sukan lah. Untuk yang mana-mana aktif sukan, dan mereka mendapat beasiswa tersebut lah daripada KBS. Dan juga kita ada juga pinjaman Yayasan Bank Rakyat, beasiswa Wakaf Uniza, yang ni daripada Uniza sendirilah. Yang ni memang yang betul-betul tak semua yang dapat, tak semua yang inilah ini permohonan ni adalah berdasarkan penilaian di peringkat kita lah, yang betul-betul memerlukan, yang betul-betul ada masalah kewangan, kita akan timbangkan beasiswa ni lah untuk Wakaf Uniza ni. Kemudian kita ada juga pinjaman kerajaan negeri. So masing-masing negeri ada menawarkan juga pinjaman di negeri masing-masing. Cuma untuk urusan ni adik-adik semua kena alert dengan website yayasan negeri masing-masing lah. So adik-adik kena cari inisiatif untuk membuka website, sebab untuk permohonan biasanya tidak akan dimaklumkan oleh pihak Uniza. Ada setengah pinjaman yang ditawarkan oleh pihak yayasan negeri ni dimaklumkan pada kita, tetapi ada setengah tidak memaklumkan kepada kita. Jadi adik-adik semua kena rajinlah buka dekat website yayasan negeri masing-masing ya. Okey, kemudian kita ada juga bantuan mahasiswa OKU. Yang ni khas untuk pelajar-pelajar OKU lah. So mereka akan ditaja dari segi yuran dan juga wang saku. Ni khas untuk pelajar OKU saja. Okey, ni antara jenis-jenis bantuan yang kita sedia di Uniza ini. Okey, yang pertama iaitu tabung kebajikan dan perlindungan mahasiswa. Nanti saya akan ceritakan bantuan apa yang kami sediakan melalui tabung-tabung ini. Okey, kemudian kita ada bantuan zakat. Okey, kemudian kita ada beasiswa wakaf seperti mana saya maklum tadi. Kemudian kita ada khairat kematian ibu bapa. Okey, nanti saya akan jelaskan secara detail. Dan kita ada juga bantuan untuk mahasiswa OKU, bantuan dan kemudahan mahasiswa OKU. Kemudian kita ada surat GL ni untuk rawatan perubatan lah pelajar di hospital. Kemudian kita ada insurans, pelajar juga dilindungi insurans. Nanti juga saya akan maklumkan, saya go through secara ringkas saja. Kemudian kita ada bantuan food bank, makanan food bank. Kita ada bantuan kewangan dan kita ada skim pelajar bekerja. Okey, untuk sebelum pandemik kita adalah membuka permohonan untuk pelajar-pelajar yang ingin bekerja di Uniza. Kita memberi peluang untuk dia bekerja dan kemudian kita akan membayar gaji sebanyak 1 jam RM8 sebelum ni. Dan semenjak pandemik, so sekarang kita dah tak ada dah, sebabnya kebanyakan pelajar berada di rumah. Jadi kalau sekiranya adik-adik semua akan belajar di kampus, nanti kita akan buka semulalah untuk skim pelajar bekerja ini. Okey. Dan ini adalah senarai-senarai bantuan daripada tabung kebajikan dan perlindungan mahasiswa. Okey, yang pertama iaitu bantuan bencana alam.
Bantuan bencana alam ini, so mana-mana pelajar yang mengalami bencana alam lah, dia contoh berlaku kebakaran kat rumah, berlaku banjir dan sebagainya. So adik-adik boleh membuat tuntutan lah bantuan tersebut. Okay, jumlahnya ditentukan oleh jawatankuasa pemegang amanah tabung lah, sebab kita akan menilai dari segi tahap terjejas. Contoh kalau kebakaran, apa yang terjejas, so kita akan kadar tu kita akan tentukan berdasarkan tahap keterjejasan tu. Okey, kemudian kita ada juga sumbangan khairat kematian. Ini bagi kes pelajar-pelajar yang mengalami kematian. Okey, kita akan atau pewaris akan boleh membuat tuntutan lah kepada pihak UNIZA sebanyak kita akan sumbang untuk khairat kematian sebanyak RM1,000. Okey, yang ketiga ni adalah untuk kes-kes kematian ibu bapa dan juga penjaga. Okey, dengan syarat ibu ataupun bapa ataupun penjaga meninggal semasa semasa waktu anda dalam pengajian di UNIZA. Bermaksud kalau contoh adik-adik mendaftar pada 24 Ogos, kemudian berlaku meninggal, ibu bapa meninggal pada contoh 20 Julai pada tahun 2021. So adik-adik tak boleh claim lah. Okay, hanya untuk kes-kes semasa adik-adik sedang dalam pengajian di UNIZA. Okay, so adik-adik boleh claim. Okay, ibu bapa, sorry ya. Okay, ibu bapa dan penjaga. Penjaga ni adalah merujuk kepada pelajar yang tinggal bersama dengan atuk, duduk dengan tok kan. Ada yang tak tinggal bersama ibu bapa, so dia tinggal dari kecil lagi tinggal dengan mak saudara. So adik-adik boleh claim untuk khairat kematian sekiranya berlaku kematian lah. Okay. Okay, dan ni untuk yang keempat ni adalah pampasan kematian akibat kemalangan. Yang ni untuk bagi kes-kes pelajar yang mengalami kematian lah. Untuk sekiranya ada kematian pelajar, kita akan sumbang wang pampasan sebanyak RM5,000 untuk kes kemalangan dan juga kematian akibat penyakit. Kemudian yang keenam, kita ada juga bantuan pampasan RM5,000 kepada bagi kes-kes keilatan kekal akibat kemalangan dan juga akibat penyakit sebanyak RM5,000. So sekiranya adik-adik mengalami kemalangan ataupun berlaku kecacatan kekal, dan adik-adik boleh membuat tuntutan lah untuk pampasan ni sebanyak RM5,000. Okey, kemudian yang ke-8 untuk kos pengurusan jenazah. Kos pengurusan jenazah ni bagi kes-kes kematian pelajar. So pewaris ataupun ibu bapa boleh membuat tuntutan lah untuk kos pengurusan jenazah pelajar. Okay, kemudian yang ke-9 ni untuk kes-kes pelajar yang masuk ward. Okay. Okay, sekiranya dimasukkan ward disebabkan kemalangan atau penyakit teruk, adik-adik boleh membuat tuntutan dengan pihak HEPA sebanyak RM100. Dan untuk kes-kes biasa, contoh demam, cirit-birit, jika masuk ward, so adik-adik boleh claim sebanyak RM50. Okay. Dan untuk elawan harian berada di ward, untuk yang ni untuk kes-kes kemalangan sahajalah. So akan dibayar RM20 satu hari, maksimum hanya 25 hari sahaja kita akan bayar. Okey, faham tak? Okay, kemudian kita ada juga yang ke-12 ni adalah pembelanjaan untuk rawatan penyakit teruk seperti kanser yang tidak melebihi RM10,000 dan dialami semasa pengajian. Okey, kita juga mempertimbangkan untuk kes-kes selain daripada penyakit teruk lah, penyakit yang memerlukan pembedahan dan melebihi kos RM10,000, ada juga kita sebelum ni kita pertimbangkan. Dan ada juga kes yang tidak dialami, maksudnya penyakit tu dialami semasa dia remaja, semasa dia tidak belajar di UNIZA lagi, so kita boleh pertimbangkan juga. So mana-mana yang ada masalah ataupun masalah kesihatan yang memerlukan pembedahan, adik-adik boleh membuat permohonan lah kepada kami. Dengan menghubungi saya pun boleh, kita boleh tanya soalan dan sebagainya sekiranya memerlukan pembedahan lah. So kita boleh advise lah macam mana untuk memohon bantuan tersebut. Okey, kemudian kita ada kos rawatan di hospital kerajaan. Kita akan untuk sekiranya berlaku ataupun pelajar dimasukkan ward,
kita akan menanggunglah dari segi kos perubatan dia di hospital. Dengan syarat hospital kerajaan sajalah. Okey. Kemudian yang ke-14 ni adalah pinjaman dana makan minum pelajar. Yang ni antara paling ramailah yang memohon. So mana-mana pelajar yang mempunyai masalah kewangan, adik-adik boleh membuat pinjaman. Okey, dia dipanggil pinjaman dana makan minum. Okey, dia untuk satu semester kuota dia hanya RM500, tetapi maksimum untuk sekali ambil hanya RM200, minimum RM100. So bermakna adik-adik boleh membuat pinjaman dana makan minum ini sebanyak 3 kali untuk satu semester. Okey, faham Maksimum RM200, minimum RM100. So sekiranya adik-adik ada masalah kewangan pada waktu tersebut, adik-adik bolehlah membuat pinjaman dengan pihak HEPA, dan ni adalah pinjaman lah. So sekiranya adik-adik kena bayarlah selepas saja ni. Biasanya kita akan membuat pembentungan terus melalui PTPTN ataupun pinjaman yang adik-adik adalah. Okey. Okey, ni adalah jenis bantuan yang kita sediakan juga. Okey, dia ada bantuan computerable. Okey, yang ni berdasarkan permohonan lah. So, kalau sekiranya kita membuka permohonan, adik-adik boleh mohon lah. Sebelum ni memang kita adalah untuk bantuan computerable ni. Ini kita tidak buka sepanjang masa lah, yang ni sekiranya kita buka permohonan, adik-adik boleh mohon. Okey. So biasanya permohonan ni kita akan maklum atau kita akan buat bahan di portal pelajar. So adik-adik kena make sure lah di portal pelajar kena alert, dan juga Facebook. Saya lupa nak maklum tadi, Facebook HEPA. So kalau boleh adik-adik semua mulai hari ni yang ada kat sini ni like Facebook HEPA. Kat situ banyak informasi tentang bantuan dan sebagainya, kita akan hebahkan kat situ. Okey. Dan juga kita ada juga bantuan tambang perjalanan kematian ibu bapa. Okey, yang ni untuk kes-kes yang pelajar kita yang mengalami kematian ibu ataupun bapa yang perlu pulang segera. Untuk pelajar yang berada kat sini lah, yang berada di kampus, yang perlu pulang segera, untuk kos tambang dia untuk mengikut kepada ni lah, kata contoh pada waktu tu perlu balik segera dan waktu tu ada tiket bas sahaja. So adik-adik boleh tiket bas tu boleh claim dengan kita lah, ataupun tak ada tiket bas, ada flight sahaja. So adik-adik boleh pulang naiki flight, dan tiket tersebut boleh membuat tuntutan lah dengan kami. Dan sekiranya tiada pilihan lain, so adik-adik boleh maklum pada pihak EPA untuk kita akan buat penghantaran lah. Okey. Tapi untuk yang kes yang berada di kampus lah, so adik-adik okey, kemudian kita ada bantuan zakat. Okey, bantuan zakat ni juga tidak kami buka sepanjang masa. Kami hanya buka berdasarkan permohonan. Maksudnya sekiranya kami membuka permohonan, adik-adik boleh mohon lah. Kemudian bantuan wasaku, bantuan perubatan seperti mana yang saya cerita tadi lah, dari segi kos pembedahan, bantuan masuk wad dan sebagainya, dan bantuan yuran pengajian. Yang ni kita tidak buka kepada semua lah. Yang ni yang betul-betul ada masalah kewangan sahaja yang kita bantu. Dan masalah kewangan dan juga masalah dengan pihak penaja, bermaksud contohnya pihak penaja membuat sekatan pembayaran pinjaman, ataupun ada masalah dengan pihak penaja tidak membayar adik-adik punya pinjaman dan sebagainya. So adik-adik boleh mohonlah untuk yuran pengajian. Okey, yang ni memang betul-betul memerlukan saja. Kita tak buka kepada semua. Okey. Okey, ini adalah senarai bantuan yang kita telah agih. Okey, semasa sepanjang COVID baru-baru ni, kita juga ada menyediakan bantuan ni untuk makluman je lah. Okey, ni kita juga ada menyediakan bantuan computerable. Kemudian kita ada bantuan pelan data internet. Yang ni yang kita buka tahun lepas, dan juga awal tahun 2021 kita ada bantuan pelan data internet percuma. Yang ni okey, untuk yang akan datang masih belum ada lagi lah. So sekiranya ada permohonan ataupun untuk bantuan pelan data dibuka, kita akan maklumkan juga. Setakat ni belum ada lagi. Sekiranya pihak pengurusan UNIZA bersetuju untuk menyediakan bantuan pelan data, kita akan memaklum kepada pelajar lah. Okay, kemudian kita ada bantuan makanan food bank. Okay, kita di UNIZA ada satu
sekretariat yang menguruskan food bank lah. So mana-mana pelajar yang ingin mendapatkan makanan, so adik-adik boleh menghubungilah sekretariat, kita punya sekretariat food bank. So kalau kat Facebook tu boleh type food bank Uniza. Kat situ ada banyaklah bantuan-bantuan yang kalau adik-adik memerlukan bantuan makanan dan sebagainya, adik-adik boleh hubungi hotline, benda talian hotline mereka. Okay, so nanti kalau habis je taklimat ni boleh bukalah Facebook Food Bank Uniza. Okay, kat situ adalah info-info tentang makanan yang kita maksudnya yang agihan makanan yang kita buat. Okay. Kemudian kita ada juga bantuan kewangan untuk swab test. Yang ni bagi kes-kes yang baru-baru ni yang pelajar ingin pulang ke kampung halaman yang berada dekat sini dan ingin pulang ke kampung halaman, dan pihak UNIZA menetapkan bahawa pelajar wajib menjalani swab test sebelum pulang ke kampung. So jadi bantuan kewangan kita ada sediakan untuk pelajar-pelajar yang memerlukan lah, pelajar-pelajar yang memang ada masalah kewangan, kita ada sedia sebelum ni lah. Okey, yang ni juga bantuan ni juga tidak buka sepanjang ni lah, kita hanya buka mengikut keperluan ataupun berdasarkan kes-kes tertentu. Okey, kemudian bantuan COVID, yang ni untuk yang pelajar-pelajar yang positif COVID baru-baru ni. So bantuan ni belum, setakat ni belum dibuka lah. Yang ni untuk yang kes-kes sebelum ni kita ada buka. So sekiranya kita buka lagi, kita akan maklum semula lah. Kemudian bantuan kewangan. Okay. Yang ni semua bantuan yang saya nyatakan ni adalah bantuan yang kita telah agih sebelum ni. Okay. Okay. Untuk makluman juga, semua pelajar UNIZA dilindungi insurans. Dilindungi insurans berkelompok takaful ikhlas, di mana insurans ini hanya melindungi untuk kes-kes kematian pelajar akibat kemalangan, kemudian keilatan kekal akibat kemalangan, dan juga perbelanjaan pengebumian akibat kemalangan. Okay, so insurans hanya melindungi dua perkara ni lah, berlaku kematian akibat kemalangan dan juga keilatan kekal akibat kemalangan. So dua benda ini saja yang insurans takaful ikhlas melindungi. Okay. Okay, next. Ni cara-cara permohonan lah yang saya cerita, bantuan-bantuan khairat kematian dan sebagainya tadi tu. Adik-adik boleh mohon dengan mengisi borang yang kita sediakan dekat portal pelajar. Okay, adik-adik boleh muat turun kat situ. Kemudian untuk kes masuk wad ni, adik-adik kena lampirkan bukti laporan perubatan dan sebagainya lah, yang laporan masuk wad dan sebagainya untuk claim tu. Kemudian untuk sumbangan khairat kematian ibu, bapa ataupun penjaga, sama juga isi borang yang kita sediakan, kemudian kemukakan salinan sijil kematian. Dan untuk yang kes-kes bencana, kebakaran dan sebagainya, sama juga isi borang seperti mana di portal. Okay, muat turun kat situ, kemudian lampirkan bukti-bukti kalau bencana, kebakaran sebagainya tu boleh lampirkan laporan bomba dan sebagainya lah, ada bukti ataupun gambar-gambar yang menunjukkan yang berlaku, so boleh lampirkan juga sekali. Kemudian untuk pinjaman dana makan minum, so seperti mana saya maklum tadi, kita menyediakan pinjaman dana makan minum untuk satu semester RM500 dan maksimum adik-adik boleh ambil sebanyak boleh pinjam sebanyak RM200, minimum RM100. Dan untuk sepanjang semester hanya kota kita hadkan kepada RM500 sahaja. Okey, sama juga borang pinjaman dana makan minum boleh dimuat turun di portal pelajar. Okey. Okey, ni ada langkah-langkah lah. So yang pertama, step pertama, muat turun borang di portal pelajar. Dia pergi dekat portal pelajar, adik-adik kena adik-adik kena bukalah portal pelajar, muat turun, pergi dekat borang, ini dekat HEPA, download borang permohonan kat situ. Okay. Kemudian yang kedua, adik-adik perlu lengkapkan borang tersebut, kemudian emailkan kepada unit penajaan@uniza.edu.my. So nanti bantuan tersebut kita akan proses lah dan pembayaran akan dibuat, kita akan maklum. Okay.
Okay, ini untuk pemakluman untuk bagi mana-mana ibu bapa yang mempunyai KWSP. Untuk yang nak buat tuntutan yang mana yang dah bayar dah yuran, so adik-adik boleh, yang mana ibu bapa yang ada KWSP boleh membuat tuntutan lah dengan pihak KWSP. Biasanya pihak KWSP akan memerlukan satu dokumen di mana dokumen tu dia panggil surat pendaftaran. Okey, jadi adik-adik boleh membuat permohonan tersebut melalui unit kami lah, unit saya. Dengan step pertama, adik-adik kena dapatkan dulu penyata yuran dan surat pengesahan bayaran. So yang ni surat pengesahan bayaran ni adalah bagi kes pelajar yang dah bayar. Maksudnya anda bayar dah sebelum ni, just nak buat tuntutan semula. So kena ada dua lah dokumen, satu penyata yuran dan juga satu surat pengesahan bayaran. So yang masih belum bayar lagi, adik-adik boleh lampirkan penyata yuran je lah. Okay. So boleh mohon dengan pejabat bendahari melalui email ke kew.pelajar@uniza.edu.my. So boleh mohon kat sini. Kemudian dah dapat penyata yuran ataupun surat pengesahan bayaran tersebut, kemudian email permohonan tersebut di email unit penerjaan @uniza.edu.my. So nanti kita akan reply lah email dengan dokumen yang diperlukan. Okay. Okay. Yang ni untuk permohonan surat pengesahan tajaan. So biasanya kalau pelajar-pelajar Terengganu, biasa permohonan MyDam semua memerlukan surat pengesahan tajaan. Jadi so mana-mana adik-adik ataupun pelajar yang memerlukan surat pengesahan tajaan, adik-adik boleh membuat permohonan lah melalui email ke unit penerjaan @uniza.edu.my. So dekat dalam email tu boleh sertakan maklumat-maklumat yang nama, nombor matrik dan juga maklumat tajaan sekarang lah. So sekiranya tiada tajaan, so maklum dia tiada tajaan. Okay. Ini adalah kemudahan ataupun bantuan yang kita sediakan bagi khas untuk pelajar-pelajar OKU. Okey, kita ada bantuan yuran dan juga wang saku di mana semua pelajar-pelajar OKU yang mempunyai kad OKU, pihak KPT menyediakan bantuan yuran dan juga wang saku sebanyak RM600 dan yuran pengajian. Semualah pelajar yang mana ada kad OKU, adik-adik boleh membuat adik-adik boleh menuntutlah bayar bantuan yuran tersebut dengan pihak KPT dan permohonan tersebut melalui HEPA lah, ya. Okay, untuk pelajar OKU, saya akan membuat satu taklimat khas. So nanti kita akan terangkan bagaimana permohonan bantuan yuran dan juga wang saku ni perlu dibuat. Okay, saya akan terangkan secara detail lah. So lepas habis saja pendaftaran, so kita akan panggil semula pelajar-pelajar OKU kita untuk kita akan maklumlah segala proses-proses bagaimana nak mohon bantuan yuran dan juga wang saku. Kemudian kita ada juga menyediakan bantuan kursi roda kepada pelajar-pelajar OKU, allowance kepada badi. So yang ni mana kes-kes pelajar OKU yang memerlukan pembantu mahasiswa, kita akan menyediakan pembantu tersebut dan pembantu tersebut kita akan menyediakan allowance sebanyak RM300 setiap bulan. Okey, kita ada juga menyediakan kolej kediaman yang mesra OKU. Kita juga menyediakan bantuan peralatan pembelajaran untuk pelajar OKU je saya terangkan. Kemudian kita ada bantuan, yang ni untuk yang kes yang memerlukan motor pada waktu tu, kita ada juga membuat agihan lah bantuan motor dan kita ada kemudahan kenderaan bagi. Okey, so mana-mana yang tu biasa kita khas untuk pelajar OKU je lah untuk ke kelas yang ada masalah. Contoh penglihatan, untuk OKU penglihatan yang sukar untuk ataupun memerlukan bantuan untuk ke kelas, so kita akan menyediakan kemudahan pengangkutan ni lah. Okey. Okey, yang ni sedikit info lah untuk permohonan bantuan kewangan OKU. Permohonan perlu dibuat di portal yang saya nyatakan dekat slide ni. Okey, nanti saya akan ceritakan secara lebih detail selepas pertemuan yang saya akan adakan selepas ini bersama dengan pelajar-pelajar OKU, pelajar OKU baru. Okey.
Okey, yang ni adalah pemakluman untuk tarikh permohonan PTPTN dibuka. Okey, kita ada dua. Okey, minta adik-adik semua memberi perhatian. Okey, mana-mana yang belum memohon PTPTN, adik-adik boleh mohon sekarang kerana uh, PTPTN sedang membuka permohonan untuk kelompok kedua pada 1 Ogos hingga 31 Ogos 2021 ni. So kita ada sempat lagi untuk memohon. So sekiranya ni untuk yang bagi pelajar-pelajar yang bukan daripada Fakulti Perubatan dan juga Fakulti Sains Kesihatan. So yang ni untuk yang bagi pelajar diploma yang tempoh pengajiannya hanya 2 tahun. So yang ni adalah maklum info permohonan PTPTN dibuka. Dia untuk yang tempoh pengajiannya 2 tahun, dia buka sebanyak 3 kali. Maksudnya 3 kelompok, 3 semester. Okay. Untuk semester pertama, dia ada buka untuk kelompok pertama pada 1 Julai hingga 31 Julai. Ni dah tutup lah. So kelompok kedua lah adik-adik sempat lagi mohon 1 Ogos hingga 31 Ogos 2021 ni. So sekiranya tak sempat untuk tarikh ni, adik-adik boleh mohon lagi dekat pada tarikh 1 September dibuka pada sehingga 30 September. So sempat lagi. So dan dia untuk kelompok kedua akan dibuka pada 1 Oktober hingga 31 Oktober 2021. Dan untuk semester 3 akan buka pada 1 hingga 31 Januari. Kemudian kelompok kedua akan buka pada 1 Februari hingga 28 Februari 2022. So tiga ni lah, maksud 3 semester akan dibuka. So adik-adik yang mana terlepas boleh refer kat sini lah. So hanya tarikh permohonan hanya dibuka pada tarikh-tarikh ini sahaja. Okey, kemudian yang ni untuk bagi kes yang tempoh pengajian diploma dia 3 tahun lah. Kita bagi untuk kes-kes Fakulti Perubatan, Sains Kejurawatan dan juga untuk Fakulti Sains Kesihatan. So untuk Fakulti Perubatan dan juga Fakulti Sains Kesihatan, permohonan PTPTN hanya dibuka untuk 2 semester ni saja. So ambil perhatian. Okey, untuk sekarang sedang dibuka lah 1 Ogos hingga 31 Ogos 2021. Kemudian kira untuk yang ni kira tak kena mohon lah untuk yang FSK ni, pelajar Fakulti Sains Kesihatan dengan fakulti kena mohon juga sebelum 31 sebab tak ada peluang lagi dah untuk maksudnya tak ada peluang lagi untuk semester satunya nak mohon. So ada 2 kelompok ni saja tarikh pembukaan permohonan tersebut. Kemudian untuk semester kedua dia akan buka pada 1 hingga 30 November. So bulan 11 ni pula buka. Kemudian untuk kelompok kedua sekiranya tidak sempat pada tarikh 1 hingga 30 November ni boleh mohon pada kelompok kedua 1 Disember hingga 31 Disember 2021. Okay, jelas Okay, bagaimana nak mohon PTPTN ni? So saya menyeru ataupun memohonlah supaya adik-adik untuk yang semester 1 ni mohonlah PTPTN dahulu. So kalau ada perancangan untuk membuat pinjaman lain atau pinjaman kerajaan negeri, adik-adik boleh mohon dulu untuk mengelakkan permasalahan untuk membayar yuran selepas ini. So saya menyeru adik-adik mohon dulu PTPTN sebabnya PTPTN boleh sekiranya adik-adik mendapat tawaran pinjaman lain, adik-adik boleh batalkan permohonan PTPTN ni. Okey. Dan langkah-langkah nak mohon PTPTN ni, permohonan ni semua secara online lah. So adik-adik kena mohon sendirilah. Okey. Kemudian ni adalah sebelum adik-adik nak mohon ni, adik-adik kena pastikan adik-adik ada dapat tawaran lah, maksudnya ada surat tawaran. Dan kemudian yang kedua, adik-adik ada dah membuka akaun SSPN. Okey, dia tak kisah mana-mana SSPN ataupun SSPNI. So mana-mana kalau ada salah satu boleh saja. Kemudian adik-adik kena pastikan ada akaun bank Islam. So mana yang tak ada bank Islam kena buka bank Islam sebab di UNISA hanya kita menggunakan pakai bank Islam saja.
Kemudian ni semakan jadual permohonan lah. So adik-adik kena semak lah. Macam permohonan yang saya maklum tadi lah. So bila permohonan dibuka, bila bayaran PTPTN dibuat, okay, boleh semak dekat dekat website PTPTN. Okay. Okay, ni ada langkah-langkah nak mohon PTPTN bagaimana. Okay, yang ni untuk bagi peminjam kali pertama. So seperti adik-adik lah yang pelajar diploma yang masih belum pernah membuat permohonan PTPTN. So yang ni, langkah ni ada adik boleh guna pakai lah sebagai satu panduan. Okay, yang pertama akses laman web permohonan pinjaman online. Okay, dekat PTPTN ni, okay, boleh buka website dia. Kemudian pilih menu pendaftaran permohonan pinjaman. Kemudian lengkapkan maklumat pendaftaran. Kemudian proses pembayaran akan dibuat secara teruslah. So boleh nombor PIN boleh beli dalam ni terus. Okay. Kemudian yang kelima, terima resit bayaran. Pastikan terima dan simpan resit bayaran dan untuk rujukan. Okay. Okay, permohonan akan terus di website PTPTN lah. So pelajar akan dibawa terus ke laman web permohonan dan pelajar boleh lengkapkan permohonan tersebut. Okay. So ni antara step pelajar bagaimana nak mohon PTPTN ni untuk peminjam kali pertama. Okay. So macam adik-adik lah yang baru nak mohon PTPTN boleh ni. Okay, yang ni untuk informasi lah. So yang ni untuk peminjam kali kedua. Biasanya untuk pelajar diploma, pelajar ijazah. Sebelum ni diploma dia dah pernah mohon. So dia nak mohon untuk ijazah. Yang ni untuk panduan bagi peminjam kali kedua. Okay. Untuk yang pertama, seperti mana yang tadi, akses portal pinjaman pendidikan. Step yang kedua, log masuk portal pinjaman. Okay. Kemudian proses pembayaran, yang ini pembayaran pembayaran nombor PIN terus dibuat sebanyak RM5. Kemudian terima resit bayaran dan mohon pinjaman secara online. Pelajar akan dibawa terus ke laman web permohonan online dan lengkapkan permohonan tersebut. Okey. Okey. Okey, itu sahaja dari saya. Okey, sekiranya adik-adik ada pertanyaan, adik-adik boleh menghubungi nombor-nombor yang tertera kat sini. So kalau adik-adik tak dapat call nombor ni, adik-adik boleh membuat pertanyaan melalui WhatsApp. Okey, nombor-nombor office ni boleh WhatsApp semua. Okay, kalau segan nak bertanya, nak menghubungi secara ni, boleh WhatsApp je. Nanti kita akan cuba balas satu persatu lah segala pertanyaan adik-adik. Okay? Okay. Okay, sekian sahaja dari saya. So saya buka untuk, ada masa lagi tak? Boleh buka untuk soalan? Dah habis? Boleh 5 minit. 5 minit. Okey. Okey. Ada soalan? Soalan pertama yang diajukan oleh mahasiswa. Kalau pakai KWSP sendiri boleh ke? Boleh, tak ada masalah kalau ada. Boleh. Kalau ada, boleh. Tak ada masalah. Kalau yang sendiri pun boleh. Yang sendiri dan juga ibu bapa je lah. Kalau yang kakak yang ni tak boleh lah. Alright, soalan yang kedua. GPA tu, adakah dia perlukan slip exam SEM 1? Ya, betul. Dia GPA dia buka setiap tahun pada bulan 5 biasanya. Selalunya pada bulan 5, dia dah bulan 4 ataupun bulan 5 lah. So biasanya dia perlukan keputusan peperiksaan semester 1. Sebab dia akan buat penilaian kat situ lah, penilaian bagi keputusan peperiksaan semester 1. Baru dia timbang untuk permohonan tersebut, permohonan GPA tersebut. So untuk yang mana-mana berhasrat nak mohon GPA tu, kena mohon untuk semester 1 ni kena cari sumber lain dulu lah. Contoh PTPTN, kena mohon PTPTN dulu. So sekiranya dah berjaya GPA, so adik-adik boleh je membuat pembatalan PTPTN tu bila-bila masa. Okay, ada lagi soalan? Saya rasa ni soalan last.
Kalau membuat pinjaman PT-PTN, Okey. kalau mendapat poin tertinggi, maka pinjaman akan dikurangkan ke? Dia untuk diploma tak ada ni, tapi untuk ijazah ada. Sekiranya keputusan peperiksaan dia panggil first class, dia akan tukar kepada beasiswa. Tapi untuk diploma tak ada yang tu. So tapi untuk yang lebih jelas ataupun lebih lagi terperinci tentang PT-PTN ni, adik-adik boleh membuat pertanyaan semula lah untuk pada slot PT-PTN akan ada pada Jumaat ni. Betul? Ya, betul-betul. So boleh tanya kat situ lah. Okey, setakat ni untuk diploma memang tak ada hanya ijazah saja. Dia akan sekiranya result cemerlang, dia akan bertukar kepada beasiswa. Untuk diploma tak ada. Okey? Alright. Saya kira itu sahajalah soalan yang dikemukakan oleh mahasiswa di ruangan komen. Sekiranya soalan mahasiswa-mahasiswi terlepas pandang, bolehlah diajukan terus ke bahagian hal ehwal HEPA Yuniza. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Suhaila binti Sulong atas taklimat beliau itu tadi. Diharapkan mahasiswa-mahasiswi mendapat input dan mengingati pesanan yang disampaikan oleh beliau itu tadi. Dengan berakhirnya sesi taklimat sebentar tadi, maka berakhirlah kesemua sudah slot kita pada hari ini. Perhatian kepada mahasiswa-mahasiswi, majlis penutup akan berlangsung pada jam 5 petang. Oleh itu, mahasiswa-mahasiswi diminta untuk bersedia 10 minit lebih awal sebelum slot bermula. Dan link majlis penutup akan dihebahkan di grup Telegram pada jam 4.50 petang nanti. Di kesempatan ini, saya Norika Batu Rifah binti Saifullah ingin mengucapkan sekalun tahniah dan syabas buat mahasiswa-mahasiswi Universiti Sultan Zainal Abidin kerana berjaya menjadi sebahagian warga Yuniza. Akhir kata, selamat maju jaya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kenalkan, saya Muhammad Faris Firdaus bin Fauzi. Saya merupakan Presiden MPP sesi 2020-2021. Syabas dan tahniah diucapkan buat mahasiswa-mahasiswi Asasi Perubatan dan Diploma Ambilan Baharu sesi 2021-2022 ke Yuniza. Saya ucapkan selamat datang ke Yuniza. Di belakang saya ini merupakan bangunan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni ataupun dikenali sebagai HEPA. Di sini merupakan dua dewan utama, iaitu Dewan Al-Muktafi Billah Shah, DEPS dan Dewan Perdana Yuniza, yang mana sekarang ini dewan ini menjadi pusat pemberian vaksin Institusi Pengajian Tinggi Malaysia.
Mari kita tinjau apa yang ada di dalam. Ini merupakan bangunan Chancellery UNIZA yang mana bangunan ini menempatkan pengurusan tertinggi universiti. Dewan Gemilang merupakan pusat bagi pelajar untuk mendapatkan akses alatan sukan yang berada di kolej. Di belakang saya ini merupakan Tasik UNIZA yang melambangkan keindahan alam di kampus Gong Badak. Dan di belakang saya pula merupakan Hospital UNIZA yang mana hospital ini akan menjadi IJN kedua di negara kita yang bakal dibuka hujung tahun ini. Di sini merupakan pusat equestrian UNIZA yang menempatkan kuda-kuda yang berada di UNIZA. Seperti kuda ini, namanya Balkaza, berbaka Arabian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan buat mahasiswa-mahasiswi baharu ambil asasi dan diploma ke Pusat Aktiviti Pelajar UNIZA. Di Pusat Aktiviti Pelajar ini terdapatnya pejabat rasmi Majlis Perwakilan Pelajar UNIZA serta beberapa bilik untuk kegunaan aktiviti-aktiviti pelajar. Justru itu, selalulah datang ke Pusat Aktiviti Pelajar untuk menjalankan aktiviti anda.